Okay, kita buat ni, habiskan soalan tajuk koordinat. Minggu depan dah cuti kan? 1 minggu kan cuti minggu depan? Cuti raya haji. Okey. Okey, ni cikgu ulang balik lah soalan ni. Hari tu kita A dah buat kan, yang belum B Okey, tak apa cikgu ulang sikit. Okey, dia kata PQ selari dengan paksi X. Ni garis PQ. Okey, PQ ni dia selari dengan paksi X ni. Jarak antara P dengan Q 8 unit. P ke Q 8 unit. Lepas tu T ialah titik tengah bagi PS. Ni PS. T tu titik tengah. Okey. Dia suruh cari koordinat QRS. Okey, so kan kita tengok koordinat P ni. P ni X dia berapa? Respon. X dia adalah, koordinat dia kan 72. So X dia apa? Respon. Okey, X dia 7 X dia 7. Y dia 2. So Y dia 2 kat sini, ni 2. Okey, jadi untuk koordinat Q nak baca koordinat Q, kita baca X dulu baru kita baca Y. Jadi Y dia, kamu tahulah Y dia adalah 2. X tu yang kamu tak tahu kan. Okey, kat sini dia bagi hint panjang PQ 8 unit. Okey, maksud dia, okey kat sini 7. Okey, sini 7. Yang P ni 7, yang ni kosong. So kosong ke 7 ni adalah 7 unit. So nak bagi dia 8 unit, kat sini mesti 1 unit. Jadi kat sini Q ni dia punya ni berapa? Negatif 1 lah ya. So 1 tambah 7, 8 kan, 8 unit. So dapatlah panjang dia 8 unit. Tapi yang ni buat negatif 1 koordinat dia. Sebabnya kat sini bahagian negatif. Jadi S dia negatif 1. Okey. Lepas tu tengok, okey, koordinat Q settle. Next koordinat R pula. Okey, ni R. Okey, so kita baca dulu X baru kita baca Y. Jadi X dia tahu kan? X dia sama dengan sini kan? Sama dengan ini. So X dia apa? Respon. X dia negatif 1 juga kan? Negatif 1 juga. Tapi tak tahu dia punya Y. Sebab Y dia kat sini tak tahu. Tak tahu berapa dia punya Y dia. So kat sini kita buat yang koordinat S dulu. Okey, S. Nak tahu yang Y, kita buat yang S dululah. Okey, kalau S, apa koordinat S? Kita baca dulu X baru kita baca Y. So X dia berapa? S ni sama dengan sini ni. So X dia tu 7. Okey, X dia 7. Y yang tak tahu. Tapi kat sini dia bagi hint yang T ni titik tengah. Okey, ingat lagi kan titik tengah. Macam mana? 2 tambah Y bahagi 2 mesti dapat tengah dia 4. So apakah Y? Jadi 2 tambah Y bahagi 2 mesti dapat tengah dia 4. So kita buat darat silang. 2 tambah Y sama dengan, ni 2 tambah Y darab 1 maksudnya 2 tambah Y. Ni 2 darab 4, 8. Jadi Y sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Ni pindah, tolak. So dapatlah 6. 6 ke 8 ni? Kejap. X dia 7, Y dia? Y dia berapa? Y dia adalah 6 kan? Dapat tak 6? Okey, Y dia 6. Okey. Jadi Y dia 6 lah kat sini. Okey, Y dia 6. Maksudnya S ni dia punya Y dia adalah 6. Okey, Y dia adalah 6. Okey, so kalau Y dia 6,
Jadi kamu tahulah dia punya koordinat R dia. So koordinat R ni X dia negatif 1. Dia Y dia adalah 6. So Y dia 6. Okay. So dapatlah koordinat R negatif 1, 6. Okay. Yang koordinat S 7, 6. Okay, 7, 6. Faham ke yang ni? Ini faham kan? Okey, lepas tu dia tanya cari koordinat persilangan antara perpenjuru PR dengan perpenjuru QS. Okey, so apa maksud dia? Okey, perpenjuru PR. Mana PR? Cuba color pink. Okey, PR. So ni PR. Ni garis-garis PR. Lepas tu garis QS. Ni garis QS. Ni QS. Okay, ni QS. Jadi dia punya persilangan dia adalah di tengah-tengah. So ni dia punya persilangan dia. Ni persilangan dia kat tengah-tengah Okay, macam mana nak cari koordinat dia yang dekat tengah-tengah tu? Macam mana? Siapa ada idea? Kamu perasan tak? Titik tengah ni maksudnya kan dia yang persilangan ni dia macam titik tengah antara kiri dengan kanan ni. Ataupun titik tengah ni antara kiri dengan kanan ni. Jadi kamu boleh anggap titik persilangan ni adalah titik tengah antara QS dan juga titik tengah antara RP. Jadi kamu boleh buat mana-mana. Kamu nak pakai garis QS pun boleh, kamu nak pakai garis RP pun boleh sebab dia adalah merupakan titik tengah. Ya, kita pakai formula yang nak cari titik tengah tu. Okey, so sekarang ni kamu nak pakai garis yang mana? RP ke SQ? Dua-dua pun boleh sebenarnya. Ikut kamulah, kamu nak pakai yang mana? Kamu nak pakai yang mana? Nak pakai garis yang RP ke SQ? Nak pakai garis RP. Okey, kita pakai garis RP. So garis RP inilah koordinat dia 1, 6. Lepas tu P koordinat dia 7, 7, 2 kan. Okey, so kita cari titik tengah je kan. Okey, sekejap. Pakai formula nak cari titik tengah. Baik, mana? Ni kan. Ni, okey, yang ni R negatif 1, 6. Yang ni P 7, 2. So ni titik tengah dia. Jadi kamu buatlah X1 tambah X2 per 2. Maksudnya ni X1, ni X2, sorry. Ni X1, X2 pula. Ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Okey, so negatif 1 tambah 7 bahagi 2. Lepas tu yang Y tu 6 tambah 2 bahagi 2. So kamu akan dapat negatif 1 tambah 7, 6. 6 bahagi 2, 3. So 3. Yang ni 6 tambah 2, 8. 8 bahagi 2, 4. So dapatlah koordinat dia 3, 4. Dapat 3, 4. Dapat kan? Tu kalau kamu buat RP. Kalau kamu nak buat yang QS pun tak ada masalah. Kalau kamu nak buat yang QS ni, sama je. Okay, tengok dapat tak kalau buat QS? Sama tak 3, 4? So kalau QS, QS negatif 1 kan. Negatif 1 tambah 7 per 2. Lepas tu ni 2 tambah 6. 2 tambah 6 per 2. Dapat tak? Negatif 1 tambah 7 bahagi 2, 3. 2 tambah 6 bahagi 2, 4. Sama juga koordinat dia 3, 4. Sama. So mana-mana pun boleh. Okey. Faham ke yang ni? Okey, faham. Okey, so settle B. Next, kita pergi nombor 2. Okey, dalam raja di bawah, PQRS ialah segi 4 selari.
Okey, segi empat selawi tu macam ni lah. Yang atas ni sama dengan yang bawah ni. Lepas tu yang kanan ni sama dengan kiri. Okey, segi empat selawi. Dia kata S ialah titik tengah bagi UV. Okey, S ni. S titik tengah bagi U dengan V. Dan RT pula pembahagi sama serenjang. Pembahagi 2 sama serenjang SP. RT ni pembahagi sama serenjang. Kalau pembahagi sama serenjang SP, dia bahagikan 2 sama banyak. Maksudnya sini panjang ni sama dengan panjang ni. Tu nama dia. Pembahagi sama serenjang. Maksudnya T tu adalah apa? Kalau sini sama panjang, yang ni kalau PT sama panjang dengan ST, so T tu merupakan apa kelas? Respon. T tu adalah ya, T adalah titik tengah. Okey, T adalah titik tengah. Okey, dia kata cari koordinat S. Okey, S. Dia kata tadi S ni titik tengah antara U dengan V. So carilah titik tengah. Tahu kan formula nak cari titik tengah. Okey, so kalau kita buat yang X ni, jadi 1, ni 1 tambah 5 bahagi 2. Yang Y 3 tambah 1. 3 tambah 1 bahagi 2. Dapat berapa? Ya, betul. 3, 2. So dapatlah koordinat S 3, 2. Okey, settle yang S 3, 2. Okey. Okey, lepas tu apa lagi? Dia nak koordinat T. Tadi kan T tu titik tengah antara S dengan P. Kamu dah tahu koordinat P, kamu tahu koordinat S. So bolehlah cari titik tengah dia. 5, 3. Okey, betul ke 5, 3? Sekejap. Titik tengah untuk T. Okey, 7 tambah 3 bahagi 2. Yang ni 4 tambah 2 bahagi 2. Okey, ni 7 tambah 3, 10. 10 bagi 2, 5. 4 tambah 2, 6. 6 bagi 2, 3. Ya, betul. So, koordinat T, 5, 3. Dapat kan? Okey, betul. 5, 3. Okey, so dapatlah T, 5, 3. Okey, 5, 3. Okey. Ini berapa tadi? S tadi tu 3, 2 S 3, 2. Okey. Lepas tu, okey, A dah, B dah. Okey, next C. Cari luas segi 4 selawi. Lepas tu jawapan dia nak nombor dalam keadaan nombor bulat yang terdekat. Okey, apa luas nak kira segi 4 selawi? Siapa tahu formula nak kira luas segi 4 selawi? Ada tak yang tahu kat sini? Luas segi 4 selawi. Apa formula dia? Kalau luas segi 4 yang biasa, formula dia panjang darat lebar. Tapi kalau luas segi 4 selawi, dia selawi, dia sengit macam ni kan. Dia sengit macam ni kan. Dia macam atas ni lah. Selawi. Siapa tahu formula dia apa? Ada tak yang tahu? Masa sekolah rendah ada belajar tak luas segi 4 selawi? Ke masa form 1 lah? Cikgu tak ingat lah. Kamu belajar tak masa form 1? Luas segi 4 selawi. Apa formula dia? Tak ingat? Tak ingat ke tak tahu ke first time tengok luas segi 4 selawi ni? Respon. Oh, memang tak tahu. Ingatkah kamu dah belajar masa form 1? Tak ada Okey, luas segi 4 selawi, formula dia adalah tapak darab tinggi. So mana tapak dia? Ni. Ni tapak dia. Okey, tinggi yang mana? Yang ni bukan tinggi tau. Yang ni nama dia sengit. So tinggi yang ini betul-betul tinggi lah. Bawah ke atas. Ni kita panggil tinggi. Okey. Jadi kat sini yang segi 4 yang PQRS tu segi 4 selawi. Okey.
So dia punya tapak dia mana? Ni yang cikgu buat color pink tu, pink tu tapak. Okey, pink tu tapak. Kan? So inilah tapak dia. Kamu kena kira panjang tapak tu. Okey, yang color pink tu tapak. Okey, tinggi dia yang mana? Respon. Mana tinggi dia? Dalam segi 4 ni, mana tinggi dia? Alti. Ya, betul. Alti tu adalah tinggi. Cikgu buat color apa? Color biru ni. Okay, so alti tu dia punya tinggi dia. Okay, ni dia punya tinggi dia. Cuma ni segi 4 sengit. Kalau cikgu tegakkan jadilah macam ni. Okay. Okay, jadi kita kena kira panjang tapak. Okay, macam nak kira panjang tapak siapa ada idea? Nak kira panjang tapak SP ni Cikgu dah ajarkan formula nak kira panjang. Pakai apa? Ajarkan formula dia. Formula dia apa? X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Ni formula panjang antara dua koordinat. Ingat tak benda ni? Ingat? Okay, so bolehlah masukkan dalam ni formula. Jadi kita ada koordinat S 32. Lepas tu koordinat P 74. Ni. So kamu label lah. Okay, labelkan ini X1, Y1, yang ni X2, Y2. Ataupun kamu nak labelkan yang 74 ni apa? X1, Y1, 32 ni X2, Y2 pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan dia sama je. Okay, kita masukkan dalam formula. Okay, S2. S2 apa? S2 dia tu 7. X1 dia 3. Lepas tu kuasa 2 tambah. Ni Y2 dia 4. Y1 dia 2. Lepas tu kuasa 2. Okay, dan punca kuasa. Okay, selesai kan? 7 tolak 3, 4. 4 kuasa 2 tambah. Ni 4 tolak 2, 2. Dapat apa? Kamu akan dapat ni 16, 4 dalam 4, 16, 2 dalam 2, 4. So 16 tambah 4, 20. Jadi punca kuasa 20. Punca kuasa 20 ialah banyak jawapan dia. Buat kan punca kuasa 20. Okay, kalau banyak, kamu bagi 2 tempat perpuluhan. Tak kisah berapa tempat perpuluhan sebenarnya kamu nak bagi. Okeylah, kalau cikgu nak 1 tempat perpuluhan, berapa? Kalau nak jawapan 1 tempat perpuluhan. Okey, kalau 2. Okey, kalau 1 tempat perpuluhan 4.5. 4.5 ke 4.4? Bunda kan betul-betul? Ya, 4.5. Okey, so dapat 4.5 unit. Okey, jadi dia punya tapak dia 4.5 4.5 unit. Okey, so dapatlah tapak kat sini 4.5 unit. Okey, ni 4.5. 4.5. Kan ini panjang ni 4.5. Dan nak buat 4.5 unit. Okey, so cikgu buatlah kat sini 4.5. 4.5 unit. Okey, tapak. Okey, next tinggi dia. Nak cari tinggi. So tinggi dia kan alti. Jadi nak cari tinggi alti ni, panjanglah. Kamu kena cari panjanglah antara dua koordinat R dengan S ni. So nak cari panjang dia sama je. Pakai formula yang tadi tu juga. Boleh? Okey. Cuba buat dapat berapa? So kita pun nak senang kita label dulu. Kamu label lah. Yang ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Label kan. Tak adalah pening bila dah label. So kita masukkan je dalam formula. X2 apa? X2 dia 4. X1 dia 5. Lepas tu kuasa 2 tambah. Y2 dia 5. Y1 dia 3. Lepas tu kuasa 2. Okey, lepas tu punca kuasa. Dapat tak?
Okey. Berapa dapat? 2.2. Betul. Okey, ni 4 tolak 5, 1. Kuasa 2 tambah 5 tolak 3, 2. Kuasa 2. Okey, lepas tu ni negatif 1 darab negatif 1, 1. Ni 2 darab 2, 4. Jadi punca kuasa 5, kamu akan dapat 2.2. Okey, 2.2 unit. Okey, yang lain boleh? 2.2. Boleh kan? Okey, so tinggi dia 2.2 unit. Okey. So dapatlah tinggi dia 2.2 unit. Okey, tinggi ni 2.2 unit. Jadi kita bolehlah masuk dalam formula nak kira luas. Okey, ni yang 2.2 unit tu yang panjang arti tau. Yang ni 2.2 unit. Okey, tinggi dia. So kat sini 2.2 lah. Okey, 2.2. Okey, masuk dalam luas segi 4 selawi. Cuba kira dapat berapa? Luas tapak. Okey, luas tapak pula. Luas segi 4 selawi. So tapak dia 4.5. Tinggi dia 2.2. Ya, okey, dapat 9.9 Okey, 9.9. Okey. Lepas tu soalan kata apa? Bundakan jawapan kepada nombor bulat yang terdekat. Dia nak nombor bulat. So kalau 9.9, nombor bulat dia apa? Ya, betul, 10. Okey. So dapatlah 10 unit kuasa 2. 9.9 dia bukan nombor bulat 9.9 ni nombor perpuluhan. So nak bagi nombor bulat macam 10 lah, 10 nombor bulat 10, 11, 9, 8. Yang tak ada perpuluhan kita panggil nombor bulat. So kalau kena bundakan, kena bagi jawapan dia 9.9 bundakan 10 Okey, settle soalan C. Okay, next. Nombor 1 ni pula. Okay, macam nak buat? Ni kata rhombus. Tahu tak rhombus tu apa? Rhombus tu dia macam segi 4 sama. Okay, rhombus tu segi 4 sama. Maksudnya panjang dia semua sama. Tapi dia tapi dia buat dalam bentuk selawi. Okay. Dia buat dalam bentuk sengit macam ni kan. So kita panggil dia rhombus. Tapi panjang dia semua sama. Okay, panjang dia semua sama. Itulah rhombus Rhombus dia beza tau dengan segi 4 selawi. Kalau segi 4 selawi dia macam setiap yang ni panjang atas sama dengan bawah kiri sama dengan kanan. Tapi kalau rhombus semua sisi sama. So boleh beza tak rhombus dengan segi 4 selawi? Respon. Okey, boleh. Okey, dia kata dia kata T ni titik persilangan antara perpenjuru rhombus itu. Okey, cari koordinat T. Ni T ni. So kamu nak dia kata T ni adalah titik tengah lah untuk garis QS. Okay, dan juga untuk garis PR. So T tu ada titik tengah Okay, so macam mana nak cari koordinat T? So kamu nak pakai garis apa? SQ ke PR? Dua-dua pun boleh tapi disebabkan SQ ni tak ada koordinat. Yang ada koordinat P dengan R. So kita buat dengan P dengan R lah. Okay. So carilah titik tengah dia. Okay. Dapat berapa? Kira kita buat P dengan R ni. So nak cari titik tengah T. Titik tengah T. 3 tambah 7 bahagi 2. Lepas tu ini 6 tambah 2 bahagi 2. Berapa? 5, 4. Okey, betul. So ni 5, ni 4. Okey, so dapatlah koordinat T 5, 4. Okey, next. Cari nilai M dan N. M dan N. Boleh cari tak? Kita dah tahu kan koordinat titik tengah dia 5, 4. So kita boleh cari koordinat S. Kita boleh cari koordinat Q. Okey. Boleh kan? Okey, boleh.
Jadi, okay, kita buatlah S dengan Q tu. Okay, kita buat ni. 2 tambah N. Okay, 2 tambah N bahagi 2 mesti dapat tengah dia 5. Okay, apakah nilai N? Respon. Kita buat darab silang Darab silang. So ni 2 tambah N darab 1 jadilah 2 tambah N. 5 darab 2, 10. N sebelah kiri. Nombor ni pindah kanan jadi apa? Negatif 2. So N dapat N dapat berapa ni? 10 tolak 2. 8. Dapat tak N 8? Ya betul, N 8. Okey, so settle N 8. Okey. Okey, dapat. Okey, next. M pula. Buat untuk M. Sama je cara dia. Kenapa ni? Sekejap. Okey, untuk M pula. Jadi M tambah 7 bahagi 2 mesti dapat 4. Okey, M tambah 7 bahagi 2 mesti dapat 4. So ni kita darab silang. Jadi M tambah 7 darab 1 jadilah M tambah 7 kan. Lepas tu sama dengan 4 darab 2, 8. So M sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Positif 7 pindah jadi negatif 7. Dapatlah 1. Dapat tak 1? Okey, dapat 1. Okey, so dapatlah M dia 1. Okey. Dapat. Okey, settle. A settle, B settle. Next, dia nak perimeter. Perimeter tu maksudnya apa perimeter? Dia nak ni lah yang panjang ni. Panjang ukur lilit ni. Ni. Perimeter yang bahagian luar je tau. Kira yang bahagian luar je yang kali hijau ni. Okey, maksudnya kamu kena tahu dia punya panjang. Tapi tak apa, senang je sebab panjangnya semua sama Semua sama. So kamu kena kira panjang. Okey, nak kira panjang dah bagikan formula dia. Mesti kamu nak pakai koordinat mana? Mana-mana boleh. Kamu nak cari panjang yang PS ke, SR ke, RQ ke, QP ke, mana-mana boleh. Mana kamu nak? Respon. PQ. Okey, nak cari panjang PQ. Maksudnya kena ada koordinat P dengan koordinat Q. Okey. So P tadi P koordinat dia 36. Q koordinat dia 2 apa tadi 21 21. Okey. Carilah pakai formula nak kira panjang koordinat. Formula dia yang tu yang ada punca kuasa tu. Okey, so nak kira panjang X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Okey. So nak apa-apa hal kita labelkan dulu supaya tak pening. Okeylah, kamu label lah. Okay, ni X1, Y1. Okey, ini X2, Y2. Okey, jadi X2 adalah 2 tolak X1 3, lepas tu kuasa 2 tambah Y2 dia 1 kan. Tolak dengan Y1 dia 6. Lepas tu kuasa 2. Okey, punca kuasa. 2 tolak 3 negatif 1 kuasa 2. Yang ni 1 tolak 6 negatif 5 kuasa 2. Yang ni negatif 1 darab negatif 1, 1. Yang ni negatif 5 darab negatif 5 positif kan, 25. So dapat 26 Okey, jadi punca kuasa 26 berapa? Respon. Dia dapat jawapan banyak Kalau banyak bagi satu tempat perpuluhan. 5.09. Okey, 5.1. Okey. Satu tempat perpuluhan 5.1. So dia tak kisah jawapan ni kamu nak satu tempat perpuluhan boleh, dua tempat perpuluhan pun boleh, 3 pun boleh, 4 pun boleh. Okey. Ataupun tak nak bagi tempat perpuluhan pun boleh juga. Kalau tak nak bagi maksudnya 5. 5 je. Nombor bulat 5 pun boleh, tak kisah.
Okey, so panjang PQ adalah 5.1 unit. So kalau PQ 5.1 unit, jadi PS pun 5.1 unit, SR pun 5.1 unit, QR pun 5.1 unit. So semuanya berapa perimeter? Tambahkan semua, dapat berapa? 20.4. Ya betul, 20.4. Okey. 5.1 tambah 5.1 tambah 5.1 tambah 5.1. So dapatlah 24 unit perimeter. Okey. Faham? Yang lain ada masalah tak yang lain? Yang lain tu kira ke? Ke ada yang tidur kat sini? Kira, tak ada yang tidur Kok dia sambung tidur atas katil ke kan? Dia on je tapi dia tidur. Tak ada Okey, last. Nombor 2 last. Okey. Pelajar di bawah menunjukkan segitiga PQR yang dilukis. Tentukan sama ada PQR ni segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Buktikan. Kamu ingat tak lagi segitiga sudut tegak? Okey, ni sudut tegak. Okey, dalam segitiga sudut tegak dia ada apa? Ni yang color biru ni apa ni yang cikgu buat ni Ni line apa nama ni respon. Ya, ni hypotenuse. Nak dapatkan hypotenuse, macam mana formula nak dapatkan hypotenuse? Dia mesti kalau cikgu labelkan ni A, yang ni B, so nak dapatkan hypotenuse macam mana? Nak dapatkan hypotenuse, panjang hypotenuse. Formula A dengan B ni, kamu nak buat tambah ke nak buat tolak? Respon. A tolak B kuasa 2. Tambah, tolak ke tambah ni? Nak cari hypotenuse kita tambah kan. So A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Ingat tak? Tambah. Okey. Jadi kita nak tengok segitiga yang ni. Yang PQR ni adakah segitiga sudut tegak? So kan. Agak-agak sudut tegak dia kat mana? Dalam ni. Q ke R ke P? Dia punya sudut tegak dia ni Kat mana? Kat Q kan. Okey, Q. Okey, sekarang kita nak buktikan. Q ni sudut tegak. So hypotenuse dia PR lah kan. Hypotenuse dia PR. So kita nak buktikan betul ke ni segitiga sudut tegak. So kan kamu kena kira panjang hypotenuse ni. Nak kira panjang hypotenuse dia mesti panjang yang A ni tambah B kan. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kemudian punca kuasa. So kamu kena tahu panjang A ni berapa. Kita ada 2 koordinat. So boleh kira panjang A. Lepas tu panjang B pun kena kira juga. Kan. Ni Q dengan P ni koordinat dia. Lepas tu tengok hypotenuse dia. Hypotenuse dia RP ni. Okey, kita cari dululah panjang ni. Panjang RQ. Cari panjang RQ. So formula nak kira panjang X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa. Okay, ni R dengan Q. Okay, ni X1 Y1, yang ni S2 Y2. Jadi kita masukkan dalam formula nak kira panjang. X2 dia 7, X1 dia 3, lepas tu kuasa 2. Yang ni Y2 dia 2, Y1 dia 6, kuasa 2. Okay, dapat berapa ni? 7 tolak 3, 4. Yang ni 2 tolak 6, negatif 4. Okey, lepas tu 4 darab 4, 16. Ni negatif 4 darab negatif 4, positif 16 kan. So 16 tambah 16, 32. Okey, punca kuasa 32 berapa? Respon.
Pukul 1 tempat perpuluhan 5.7 Mana ke? 5 kalau ni 1 tempat perpuluhan 5.7 kan? Okey 5.7. So panjang PQ 5.7. 5.7 unit. Okey, sekarang ni cari panjang PQ pula. PQ pula. Banyaknya nak kena cari. Okey, so labelkan. Okey, ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Okey, masuk dalam formula. Dah kira dah panjang PQ. So X2 dia 7, X1 dia 4, kuasa 2 tambah ni 2, Y2 dia 2, Y1 dia negatif 1. So 2 tolak negatif